Ni tak tahu pukul 3 petang kot baru habis. Okey ke? Sedangkan AJK wanita tadi kata, kami pukul 2 ustazah ada jemputan Yasin pula dah. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati, pukul 3 ustazah slip disk terus saya ni. Kan, insya-Allah ustazah pun bukan boleh duduk lama-lama sangat sahabat-sahabat. Kedua, memberikan dedikasi dan kesetiaan yang tinggi terhadap pimpinan yang mengamalkan Islam. Ni cakap kepimpinan yang mengamalkan Islam. Sekejap sudah ustazah pakai tudung apa hari ni, hijau ke merah? Sibuklah dia sahabat-sahabat. Sebab tu saya pakai hari ni tudung kala apa tadi. Undilah saya. Parti apa tu ustazah? Tak tahu parti apa. Sebab apa sahabat? Tak kira warna apa, bendera apa, tolong sokong apa sahaja yang menegakkan kalimah tayyibah. Kita seronok yang mana? Pandang warna yang mana? Bukan sebab warnanya sahabat, tapi yang memimpin kita, yang boleh membawa kita dekat dengan syurganya Allah. Alah ustazah, bukan confirm syurga pun lagi. Kan hati kita ni ada ketenangan, duduk dalam kelompok yang macam mana, programnya yang macam mana, percampuran lelaki perempuan yang macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa kalimah-kalimah yang menyejukkan hati kita? Akal yang Allah bagi ni tak perlu jadi ustaz-ustazah pun. Akal yang Allah bagi, kita duduk dekat satu kelompok, kita boleh baca dah. Kalau aku kekal join program macam ni, mudah syurga ke mudah neraka? Faham tak maksud? Sebab tu kita disuruh cari orang-orang, rakan-rakan yang soleh, yang boleh membawa kita kekal sujud kepada Allah. Allah, kalau aku join grup ni lara belakalah. Kena karaoke dulu, kena nyanyi-nyanyi dulu, kena joget-joget dulu, siap pertandingan duet antara suami orang dengan isteri orang. Ni apa cerita ni ya Allah? Kita boleh pilih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kenapa kita nak ikut kawan? Hang pilih yang mana? Tak payah tanya. Suami isteri nak, bang, yang mana bang? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita ada akal yang sempurna. Kita ikut mana kepimpinan yang boleh mengajak diri kita, yang mana mengajak seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah bang, sejak dia tu jadi ketua kampung kita ni, dia pi setiap rumah ni nak ajak semua lelaki-lelaki solat berjemaah ni. Kalau dulu tu memang taklah kan bang. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitu jugalah anak-anak dengan ibu dan ayah. Ayah saya tu ustazah tahu marah je, tapi kalau ibu saya, dia tunggu saya, kejut saya, tunggu. Mak saya dulu pesan macam tu. Nak kejut anak-anak jangan tempik tengah basuh pinggan. Long, dah sembahyang ke belum? Kita basuh pinggan sampai siap. Mak saya tinggal kerja, duduk tepi anak. Bangunlah sayang, bangun, jangan sampai bapak kau marah nanti. Kalau bapak marah tak apa, mak boleh defend. Tapi kalau Allah marah macam mana? Bangun. Kecil lagi dipimpin, kita pergi bila air untuk berwuduk. Wuduk dia tunggu lagi, sebab ada perangai abang saya seorang. Wuduk dah. Kemudian dia bentang sejadah, dia landing. Subhanallah, mak saya lagi bijak. Dia intai bawah, tak ada kaki orang pun atas sejadah tu. Dah lah mak, dah sembahyang tadi, kau bangun sembahyang balik sekarang, mak tunggu 4 rakaat lah. Faham tak sahabat? Tegas dalam bab solat. Tapi kalau kita jerit, tak sampai ke hati mereka. Kan dah solat ke belum? Tadi masih ibu basuh pinggan, kakak dah solat lah. Kita percaya kat dia. Kita tak nampakkan kat dia. Ni mak tengok depan mata mak, nanti nak sambung belajar kat luar negara, mak tak ada. Kamu tahu tak kalau mak tak ada pun Allah nampak apa yang kamu buat. Hari-hari kena kenalkan mereka dengan Allah yang maha melihat. Datangkan mereka rasa takut bukan kepada ayah, kepada ibu, tetapi kepada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhannya dia. Tuhannya Nabi Adam sampai Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Allah. Tuhan kita semua sama je. Orang kaya Tuhannya Allah, orang miskin Tuhannya Allah. Kenapa kita nak mengasing-asingkan diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itu kedua. Ketiga, melatih diri dalam pelbagai keterampilan dan keahlian. Masya Allah, kemarin saya ke sekolah Darul Aman Haid. Masya Allah kan, saya kalau jauhlah ilmu ni ceramah tak payah susah-susah sahabat. Pengalaman kat tempat tu cerita kat sini, pengalaman tempat tu cerita sini. Baguslah ada kelab usahawan. Anak-anak ni jadi chef, buat roti kan. Lepas tu lepas saya ceramah, dia bawa melawat kat tempat tu, saya pun beli. Syok lah ustazah beli. Ni kamu buat sendiri? Ya ustazah, jangan tunjuk kat sekolah je, balik rumah buat. Nanti tengah tunggu SPM, boleh meniaga roti-roti ni dah. Ada buat muffin, cupcake, kan bagus ni.
Ni ustazah beli sikit, lebih duit ni pergi belanja kawan-kawan. Sebab nak bagi semangat pada mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ajar anak kita. Jangan ustazah anak jantan takkan nak suruh lap meja, takkan nak suruh basuh pinggan. Silap siapa? Silap ibu. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan sedikit orang yang datang dalam rumah tangga yang baru. Seorang menantu masuk ke dalam rumah kita, mula-mula kita ingat menantu, tiba-tiba ya Allah hantu rupanya ustazah. Pasal apa pula hantu je? Lepas makan dia boleh tinggal je pinggan atas meja. Anak apa macam tu? Sebab dia dah biasa dengan rumahnya dulu. Bibi ada, mak kata tak payah, biar kakak kamu yang buat semua tu kerja dapur. Silap sahabat-sahabat muslimat. Ajar anak kita. Sebab mungkin dia anak kita yang kaya, yang siapkan pembantu rumah pada dia. Tapi kalau kita tak ajar urus dirinya sendiri, 20 tahun akan datang dia nak kahwin dengan siapa? Belum tentu dia kahwin dengan orang yang sekufu, yang ada pembantu yang boleh uruskan pakai, baju, makan dia semua. Jadi bila dia susah dengan isterinya, dia akan belajar untuk sama-sama susah. Kalau kita tak mengajar anak kita susah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kelak yang susah adalah kita. Jadi sebab tu ajarkan mereka, Masya Allah, Tabarakallah, keterampilan, keahlian, pakar dalam bidang apa. Ajarkan anak-anak kita. Jom ikut mak pergi masjid. Saya suka pergi program-program macam ni, ada orang muda. Pasti saya akan cakap, datang selalu ya sayang. Ni lah dah 10 orang mokcik, Ustazah salam, baru kamu yang kakcik. Kan? Datang selalu. Sebab apa? Sebab dia nampak, oh mak aku ni ketua muslimat. Sebelum kuliah mak aku yang sibuk, sian mak aku dah tua. Tak apalah aku tolong mak aku bentang rehal, panggil kawan-kawan kat luar masuk dalam. Dia boleh buat kerja-kerja tu. Anak lelaki ni, kita masjid ada 8 ekor nak tumbang lembu. Jangan pergi mana-mana, semua anak lelaki ayah ikut ayah pergi masjid. Kamu tolong pakcik tu timbang daging, kamu tolong pakcik tu basuh bekas darah, kamu tolong pakcik tu arahkan. Sebab apa ibu-ibu dirahmati Allah? Itulah nanti yang akan menjadi kepakaran mereka bila mereka terjun ke dalam masyarakat. Ni semuanya perlu mujahadah. Kalau ibu-ibu tidak menemani mereka, Masya Allah, saya tengok sendiri dengan mata, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak anak kita pandai Quran, tapi di rumah kita bahan hiburannya bukan Al-Quran. Faham ya? Kita tengok drama yang macam mana tiap hari. Kalau drama yang kita suka tengok, ya Allah ustazah, filem tu rupa-rupanya suami memang biasa ditengking oleh isterinya. Anak kita duk tengok sama-sama dengan maknya. Apa nama tajuk drama tu? Di bawah ketiak suami. Macam itulah lebih kurang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tajuk tak apa-apa, berapa episod tu follow tunggu. Azan maghrib biar pi. Mak maghrib dah, maghrib ni pendek. Sat lah mak nak tengok hero dia ni, Masya Allah. Sebut Masya Allah, Subhanallah, tapi azan maghrib masih lagi tengok drama. Lepas tu kamu dah ngaji ke belum ngah? Angah pun confused. Mak aku ni kan duduk depan drama suruh aku mengaji. Tak jadi ibu-ibu. Sebab kita adalah murabbiyah utama sebelum anak kita bertemu dengan guru-guru yang lain. Mulakan dengan diri kita. Inilah mujahadah. Ustazah sejak dah jadi isteri ni, Ustazah kita tak ada me time sendiri kan? Biasa. Ustazah sejak dah jadi ibu kepada, malam tadi orang yang saya interview untuk calon tajaan umrah, anaknya 14 orang. Saya pandang atas bawah, ya Allah kurus cik ni. 14 orang, suami seorang kecil. Suami seorang lah Ustazah. Anak 14 orang. 14 orang beranak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk di kalangan asnaf 14 orang. Ya Allah Tuhan. Orang sekarang yang ada anak 4 orang pun rasa nak pitam dah menguruskan. Dia 14 orang. Paling kecil umur berapa? 12 tahun. Tu pun macam tak tahulah, tereksiden tu masa tu. Ustazah sabar je lah. Boleh aksiden pula sahabat. 14 orang, 14 kali beranak. Faham tak maksud? Ya Rab, pihak masjid calonkan dia wanita gigih. Saya kata inilah calon-calon wanita yang layak digelar mujahidah. Lalu Allah gembirakan dia dengan hadiah umrah malam tadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu baru sikit sebesar kuman di dunia. Bayangkan 14 doa dia dapat kalau dia melatih anak-anaknya untuk mendoakan dia selepas mati. Bayangkan setiap anak buat kebaikan, pahala mengalir kepada dia selepas mati. Saya cemburu dengan para ibu. Sebab anda mendapat free-free saja doa selepas kematian. Syaratnya anak kita dididik dengan agama. Faham